Baik. Apa yang menjadikan umat ini special, tuan-tuan? Al-Wasat disebut dengan 3 perkataan tadi. Bahkan selebih jauh, Al-Wasat dikategorikan sebagai umat pilihan dan umat terbaik. Imam Ibnu Katsir telah menyebutkan di dalam tafsirnya berkenaan dengan ayat 143 surah Al-Baqarah dengan mendatangkan 3 percontohan. Yang pertama dikatakan umat pilihan, umat terbaik ialah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan daripada sebaik-baik keturunan yang mempunyai sebaik-baik kedudukan dalam masyarakat, iaitu dilahirkan daripada keturunan Arab Quraisy. Bila sebut Arab Quraisy, dari mana datangnya Quraisy ni? Sebab bila kita teliti ahli-ahli keluarga Nabi daripada Rasulullah sampai atas, tak ada pun yang ada penisbahan pada Quraisy. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama sebenarnya Syaibah. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim nama sebenarnya ialah Amru. Amru bin Abdul Manaf. Abdul Manaf nama betul dia ialah Al-Mughirah. Abdul Manaf bin apa? Sudahlah. Cuba ingat Ustaz. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay nama betul dia siapa? Qusay nama betul dia ialah Zaid. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Ghalib bin Fihir. Fihir itulah Quraisy. Fihir itulah yang ditandai, Fihir itulah yang dinisbahkan dengan Quraisy. Nabi Muhammad keturunan Quraisy. Baik, itu adalah sebaik-baik keturunan, sebaik-baik kedudukan, golongan bangsawan. Nabi lahir daripada golongan tersebut. Bahkan Imam Ibnu Katsir menulis dalam kitab tafsirnya menisbahkan antara solat yang terbaik, solat yang paling utama yang disebutkan dalam Al-Quran, As-Salatul Wusta. Solat wusta dinisbahkan dengan solat waktu mana? Subuh ke? Maghrib ke? Asar ke? Zuhur ke? Isya. Salat wusta. Salat asar. Dinisbahkan salat yang paling utama. Dan ini kita boleh lihat penjelasan dan penghuraian menerusi hadis-hadis yang sahih yang sekian banyaknya terdapat di dalam kitab sahih dan sunan-sunan yang lain. Begitu juga digambarkan umat ini sebagai umat yang terbaik kerana mereka akan menjadi saksi kepada perbuatan-perbuatan manusia sebelum ini, akan menjadi saksi kepada perbuatan-perbuatan umat sebelum ini. Di mana kita boleh mencari penghuraian yang lebih jelas? Buka surah Al-Hajj ayat 78. Huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Surah Al-Hajj ayat 78. Huwajtabakum, dialah merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih kamu. Allah yang pilih umat akhir zaman. Bukan kita yang meminta-minta, bukan kita yang merayu-rayu, bukan kita yang buat apa? Buat permohonan. Ketuan-tuan jadi umat akhir zaman ni pernah buat surat permohonan.
Kami ni ramai-ramai hari ni memang buat dah surat permohonan dulu nak jadi umat hak terakhir. Tak ada. Kita tak pernah minta, kita tak pernah dakwa, kita tak pernah claim, kita tak pernah mohon. Nak suruh baca terus ya? Nak suruh baca terus ya? Berhenti saat sekali lagi, biasalah tim 3 banyak iklan. Untuk makluman semua jemaah, aktiviti dakwah adalah aktiviti yang cukup aktif di dalam masjid ini dan memerlukan juga perbelanjaan yang besar. Bagi menjalankan aktiviti-aktiviti dakwah di masa-masa akan datang, pihak masjid amatlah mengalu-alukan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi tabung lajnah dakwah. Dengan ini saya melancar saya ke patut pengurusi ni? Sayalah. Dengan ini saya melancarkan tabung lajnah dakwah yang akan dibawa oleh para petugas sebentar lagi. Setiap sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, pihak masjid dahulukan dengan ucapan ribuan terima kasih. Jadi petugas-petugas dah ada, cuma harapan daripada tuan-tuan dan puan-puan, mohon sumbangan seikhlas mungkin. Tak kiralah berapa pun, janji itu adalah sumbangan yang ikhlas datang daripada anda. Sebab apa yang kita sumbangkan itu akan disalurkan pada tabung lajnah dakwah yang akan digunakan oleh pihak masjid untuk kegiatan-kegiatan dakwah dan program-program yang bersifat kemasyarakatan. Sumbangan ini juga akan kembali kepada anda semula menerusi perkara-perkara yang disebutkan tadi. Baik, kembali. Apa yang Allah sebut, huwajtabakum, dia yang pilih kamu. Allah yang tetapkan semuanya. Mana umat yang akan hidup pada zaman Nabi Adam, siapa yang akan hidup pada zaman Nabi ni, Rasul tu, Allah jugalah yang tentukan dan tetapkan siapakah yang akan diletakkan di kalangan umat-umat terpilih di akhir zaman. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan agama ini bagi kamu sebagai suatu kesempitan, suatu kesulitan atau suatu kepayahan. Hari ini tuan-tuan, jangan kita berfikir bila Allah letakkan kepada kita satu cara hidup, the way of life yang kita panggil sebagai din, yang kita panggil sebagai agama, yang kita panggil sebagai perintah-perintah dan larangan daripada Allah, jangan sesekali kita anggap tu menyusahkan hidup kita. Jangan kita anggap dia akan menyempitkan kita, menyesakkan kita, menyulitkan kita. Sebenarnya agama ni datang untuk memperelokkan, untuk mentarbiah, untuk memberi pendidikan kepada manusia agar mereka mengenal apa yang sememangnya baik dalam kehidupan dan apa yang sebenarnya buruk dalam kehidupan. Apa yang dinamakan hak dalam hidup dan apa yang dinamakan batil dalam hidup. Apa yang dinamakan benar dan apa yang dinamakan sesat, terseleweng dan tersasar dalam kehidupan. Dan dia juga adalah merupakan ujian daripada Allah untuk mengukur sejauh mana kesetiaan, ketaatan kita kepada perintah Allah dan berusaha sedaya mungkin untuk menjauhi setiap larangan-larangan yang datang daripada Allah. Itulah agama. Jangan bagi sempit. Ada sesetengah orang yang hidup dunia akhir zaman ni, dia merasakan agama ni sebagai halangan. Agama ni sebagai kekangan. Sebab apa? Dia nak menjadi seorang manusia yang freedom. Dia nak jadi manusia yang bebas. Dia nak bebas sungguh-sungguh. Jadi kita tanya pada mereka, yang kamu nak hidup bebas ni, nak bebas daripada apa? Kalau kita kata nak bebas daripada kekangan agama ni, agama datang daripada Allah. Otomatik bila kamu kata kamu nak bebas dari kekangan agama, otomatik juga sebenarnya kamu nak bebas daripada
penguasaan Allah Subhanahu wa taala atas diri kamu. Allah dah tentukan atas agama baik buruk, ikutlah. Allah dah tentukan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi dia hari ni rasa terhalang, rasa terkekang, dia nak bebas sungguh-sungguh. Apa agama punya payah suruh semayang 5 kali, baik tak semayang? Apa payah punya agama sampai puasa orang 2-3 hari cukuplah ni sampai sebulan penuh? Apa payah punya agama kita cari harta penat-penat, cari duit, cari rezeki letih-letih, kena bayar zakat, kena kongsi, kena sedekah. Apa punya cerita macam ni? Kumpul duit banyak-banyak, kena habiskan 10,000, 20,000 nak pi ke Mekah pula, mengayakan Arab Saudi dan sebagainya. Perkataan-perkataan macam ni sering dan selalu keluar. Mereka-mereka yang nak hidup bebas dan tak terkekang dan terhalang dengan ibadah dan amalan tadi. Bahkan lebih jauh hak dilarang tu pula dia nak buat. Allah kata jangan minum, dia nak minum. Minum pula satu hal. Sembunyi-sembunyi, belakang orang okey lagi. Bahkan hari ini lebih jauh, selain daripada dia buat dosa minum arak, dia mewar-warkan pula kepada orang lain, bahkan bangga dengan dosa dia. Dia minum arak tu dah tunjuk-tunjuk, dia minum arak tu dah depan orang, lepas tu dia bangga dengan dosa dia tadi. Tengok aku 14 botol tak mabuk-mabuk. Dia minum tu satu hal dah dosa, lepas tu bangga pula dosa dia buat, minum 14 botol arak tak mabuk. Hak berzina satu hal. Cerita awet keliling pinggang, pernah tidur dengan perempuan tu, dia sebut dengan awet ni, sebut dengan janda tu, sebut dengan security guard tu, sebut. Bahkan bangga pula dalam banyak-banyak 14 orang ni, aku tak pernah kena penyakit AIDS. Siflis pun jauh sekali, bangga pula Allah tak uji lagi penyakit tu atas dia. Bahkan dia sebut pada orang lain pula dosa-dosa dia buat. Lepas tu kalau orang kafir 4 nombor, kita pi 8 nombor. Orang kafir 3622. 3622 tambah lagi cik, 4288. Oh, 8 nombor nak bagi cepat kaya. Kaya yang diilusikan, kaya yang terjerat dengan nasib. Ini berlaku hari ini. Dah nak bebas sangat. Agama tu jadi halangan, agama tu jadi kekangan. Last sekali ada yang beranggapan agama ni menyusahkan hidup, maka tinggalkanlah agama. Maka ada sebahagian yang murtad. Murtad ni saya nak sebut mudah saja. Bila kita kata kita ni Islam, Islam ni satu yang special, sesuatu yang sempurna, sesuatu yang terbaik. Dan sesuatu yang terbaik dia hanya akan duduk pada tempat yang baik, ruang yang baik, acuan yang baik. Kalaulah dia duduk satu tempat yang kotor, satu tempat yang tak elok, satu tempat yang hari makin hari membusuk, sampai satu ketika dia tak sanggup lagi nak duduk dengan acuan bekas dan tubuh ni, dia akan keluar. Sebab dia terlampau suci nak duduk tempat yang paling kotor. Agama ni terlampau suci nak duduk pada orang yang serba masalah-masalah manusia. Bila dia keluar, siapa bermasalah sebenarnya? Orang tersebut. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita sedar diri kita tiada maksum. Hari-hari buat salah, hari-hari buat dosa, hari-hari buat buruk. Alhamdulillah, agama tu masih nak duduk dengan kita. Agama tu masih sudi melekat pada acuan dan bekas tubuh kita. Tapi satu masa, kalau terlampau kebobrokan yang kita lakukan dalam kehidupan, berkemungkinan dia akan keluar. Dia tidak selesa lagi untuk hidup dalam tempat yang kotor. Kerana dia terlampau suci untuk duduk pada tempat yang disebutkan tadi. Jadi jagalah baik-baik agama. Jagalah baik-baik akidah tuan-tuan sebelum dia lari dan keluar daripada diri kita. Millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama Nabi kamu. Agama bapa kamu. Siapa?
Ibrahim alaihi salam. Kerana agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim adalah agama yang sama yang dibawa oleh nabi-nabi seterusnya. Tiada agama lain, tiada ajaran lain, tiada falsafah lain, tiada ideologi lain yang berbeza dengan apa yang dibawa oleh bapa sekalian Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang dibawa oleh anaknya Ishak, itulah ajaran Ibrahim. Yang dibawa oleh anaknya Ismail, itulah ajaran Ibrahim. Sampailah ke Nabi Isa, tetap ajaran yang sama. Sampai ke Nabi Muhammad, tetap ajaran yang sama. Bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa, Maha Satu dan Maha Tunggal. Tidak ada kesyirikan, tidak ada mempersekutukan, tidak ada sesekali memperduakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan seterusnya beriman kepada hari akhirat.